Assalamualaikum. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, dengan rahmat dan perkenan Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu lagi kita dalam sesi perkongsian hari ini. Saya imbas kembali rumusan penting pada siri-siri sebelum ini. Emas adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, telah menjadi simbol kekayaan ribuan tahun lalu dan insya-Allah akan kekal berkilau di masa hadapan. Mata wang pula ciptaan manusia dan ianya lebih terdedah kepada manipulasi oleh golongan tertentu. Apabila kita ada insurans dan berlaku kemalangan kecil, kita tidak akan buat tuntutan, kecualilah kemalangan yang melibatkan kerosakan yang besar, baru kita tuntut. Krisis kewangan telah pun bermula, tapi tunggulah sehingga ianya bertukar saiznya menjadi besar. Macam mana kita nak tahu ianya besar? Salah satu petandanya ialah apabila semua orang mula bercakap perkara atau tajuk yang sama dalam berita, dalam media sosial, dalam FB, IG, YouTube dan sebagainya, keluar tajuk berita yang sama. Contohnya adalah COVID-19. Banyak berita pasal COVID-19. Setiap hari kita dapat dengar 24 jam. Dan hampir tiada berita pasal emas dan perak. Hari ini saya akan bincangkan pendapatan yang dibayar dengan emas dan implikasinya. Sila rujuk kepada jadual yang dipaparkan. Tajuknya adalah pendapatan dibayar pakai emas. Kita bandingkan pada tahun 1960 dan tahun 2020. Pada tahun 1960, harga semayam emas adalah RM20. Angka RM20 ini saya perolehi daripada mak saya yang pernah mengikuti nenek beliau berniaga emas. Satu mayam emas adalah 3.37 gram. Ini bermaksud 1 gram emas harganya adalah RM5.93. Gaji pula sehari bagi buruh kasar pada tahun 1960 adalah RM3.65. Ini berdasarkan gaji bapa saya yang mula bekerja pada tahun 1960. Dan sebulan 30 hari beliau memperolehi RM109.50. Jika kita tukarkan RM109.50 ini ke dalam gram emas, kita akan dapat 18.45 gram kuantiti emas yang diperolehi sebulan. Dan jika kuantiti emas ini pada tahun 1960 disimpan selama 60 tahun sehinggalah tahun 2020 dan ditukarkan ke dalam ringgit dengan menggunakan harga emas semasa, emas 916 lebih kurang RM170, kita akan dapati gaji sebulan yang diperolehi menjadi RM3.136.63, lebih kurang RM3.000. Baik, berdasarkan apa yang dibentangkan, ada 5 rumusan yang boleh dibuat. Yang pertama, seorang yang berpendapatan RM109 pada tahun 1960 dan seorang yang mendapat RM3.000 pada tahun 2020 adalah sama miskin. Mereka dalam golongan B40. Walaupun berganda sebanyak 30 kali dari segi angkanya menjadi 3,000. Hakikatnya kuasa membeli masih sama. Tiada anjakan pada status hidup, kekal miskin. Rumusan yang kedua, perhatikan RM3,000 adalah pendapatan bagi seorang yang berijazah. Ini bermaksud tanpa ijazah dan tanpa pinjaman PT-PTN pada tahun 1960, seseorang masih dapat gaji yang setara dengan gaji seorang yang berijazah. Rumusan yang ketiga,
Tahun 1960 kita tahu bahawa majikan berusaha mencari pekerja. Sebaliknya, pada tahun 2020, era IR 4.0, Fourth Industrial Revolution, pekerjaan berkurang. Kilang ditutup, mesin menggantikan kaki dan tangan manusia. Namun, ribuan manusia masih mencari pekerjaan yang telah tidak lagi wujud. Di mana silapnya? Ada yang tidak kena dengan sistem pendidikan, mungkin. Rumusan yang seterusnya, yang keempat, persoalan yang kritikal. Siapa yang memperoleh kekayaan negara? Negara telah membangun pesat selepas 60 tahun dengan pelbagai sektor telah maju. Sektor pembuatan, perladangan, perkhidmatan, pelancongan dan sebagainya. Kelihatan rakyat biasa tidak dapat menikmati agihan kekayaan negara yang masih tertumpu kepada golongan tertentu sahaja. Rumusan yang kelima, buruh murahan, cheap labour, yang wujud pada tahun 1960 masih wujud pada tahun 2020 walaupun bergelar graduan berijazah. Sejarah telah mempaparkan bagaimana empire terdahulu terkubur, antaranya kerana ketidakjujuran berkaitan dengan mata wang. Mereka telah melipat ganda jumlah mata wang, mengakibatkan kuasa membeli rakyat berkurang. Walaupun dari segi angka meningkat, tetapi kuasa membeli tidak bertambah. Sila rujuk kepada paparan yang ditunjukkan. Ini menunjukkan hyperinflation di Weimar Germany atau Weimar Republic. Ianya berlaku bermula sejak tahun 1914 dan mencapai kemuncaknya pada tahun 1923, iaitu sebaik selepas Perang Dunia Pertama tamat. Germany berada dalam keadaan yang sangat teruk, miskin. Dalam tempoh ini mata wang mereka merudum, rakyat menghadapi kesukaran. Ini adalah contoh bagaimana manipulasi dan ketidakjujuran dilakukan oleh negara yang mengakibatkan rakyat menderita. InsyaAllah sahabat, di sesi perkongsian yang akan datang, saya akan bincangkan isu yang berkaitan dengan emas dan inflasi yang merupakan simptom kepada peningkatan kuantiti mata wang oleh negara-negara dunia. Nantikan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.